KPM. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Sebelum tu, saya nak tanya kepada penonton, siapa di sini pernah pergi umrah ataupun haji? Cik angkat tangan. Mungkin ada di antara kita pernah pergi dan mungkin tak pernah pergi. Jadi hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam berkaitan haji dan umrah bersama dengan Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Lokman Hakim. Lokman Hakim sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Okey Ustaz, terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan saya juga difahamkan Ustaz, kita bersama dengan murid-murid yang lain. Jadi jom Ustaz, kita berkenalan dengan mereka. Boleh Ustaz? Boleh insyaAllah. Baik, jom kita berkenalan dengan murid-murid atas talian kita. Assalamualaikum, siapa di sana? Ya, itu dia. Baik, jadi yang pertama, kita bersama dengan Muhammad Akmal Sharifuddin. Angkat tangan sikit, mana Akmal? Okey, terima kasih Akmal. Manis senyuman ya. Yang kedua, kita bersama dengan Nur Afrina Kristina binti Zali Wazri. Itu nama dia. Sila angkat tangan sikit, mana Kristina? Okey, terima kasih Kristina. Yang ketiga bersama dengan Siti Nur Syahirah binti Muhammad Sani. Mana Syahirah? Angkat tangan sikit. Okey, terima kasih Syahirah. Dan yang terakhir bersama dengan Khairul Hakimi bin Muhammad Rosdi. Jangan angkat tangan sikit, mana? Okey, terima kasih kepada keempat-empat murid yang bersama dengan kita hari ini dan juga yang menonton dari rumah. Okey Ustaz. Jadi, bila kita lihat gimmick Ustaz tadi, ramai yang tertanya-tanya, apakah kaitan dengan pembelajaran kita hari ini Ustaz? Ya, terima kasih Lokman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berada dalam pentas ini pada hari ini untuk satu tajuk yang sangat-sangat penting, khususnya dalam ibadah kita. Betul, Ustaz. Ibadah kita, rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji di Makkah, Makkatul Mukarramah. Jadi apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak pelajari pada hari ini ialah beberapa topik yang penting untuk kita pelajari pada hari ini. Yang pertama iaitu, yang pertamanya murid-murid mesti ataupun murid-murid dapat menyatakan maksud, hukum dan dalil haji dan umrah. Yang pertama. Yang kedua, menjelaskan syarat wajib, rukun, perkara wajib dan amalan sunat haji dan umrah. Yang ketiga, menjelaskan perbandingan haji dengan umrah. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis haji. Dia ada jenis-jenis haji. Ada haji ifrad, ada haji kiran, dan ada haji tamattu'. Dan yang kelimanya, menerangkan kaifiat pelaksanaan haji tamattu'. Kenapa haji tamattu'? Sebab biasanya jemaah haji Malaysia ni dia akan melaksanakan haji secara tamattu'. Dan yang keenamnya, merumuskan hikmah haji dan umrah. Yang ketujuh, melaksanakan amalia haji dan umrah secara teori saja pada hari ini. Teori, dan jika amali mungkin pakai ihram sajalah mungkin. Dan yang kelapannya, menabung duit sebagai persediaan menunaikan haji dan umrah secara beradab dan istiqamah. Begitulah Luqman. Baik, jadi itu 8 perkara Ustaz yang akan kita dapat jikalau murid-murid fokus dalam kelas pada hari ini. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Ya, boleh. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan saya dan Ustaz dalam slot menengah atas.
KPM. Bila pegang kain ihram ni rasa tak sabar nak pergi Mekah buat haji atau umrah. Harap-harap kita semua dipanjangkan umur, diberikan keizinan untuk sampai ke kota Mekah. Baiklah, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein dalam slot menengah atas. Okey Ustaz, untuk segmen kali ini apakah yang ingin kita fokuskan Ustaz? Ya, terima kasih Lokman Hakim. Hari ini kita akan fokuskan untuk segmen yang pertama ni. Murid-murid kita ada dekat belakang sana ni dalam Google Meet kita, insya-Allah kita akan fokuskan yang pertama berkaitan dengan konsep dan juga perbandingan haji. Ya, konsep dan perbandingan haji. Antara yang pertama ialah yang pertama kita nak lihat dulu dia punya konsep ataupun pengertian haji dan umrah ini. Haji dan umrah ni dia berbeza, ya. Dia berbeza. Haji lain, umrah lain. Beza Ustaz Beza, tapi dia sikit je perbezaan. Jadi kita ada anak murid kita kat belakang. Murid-murid kita yang bersedia untuk haji dan umrah pada kali ini. Okay, saya minta sikit pandangan pada Muhammad Akmal berkaitan dengan haji dan umrah. Silakan Akmal. Haji mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Manakala umrah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syarat. Ya, betul Ustaz. Betul. Tahniah Sangat tepat. Tahniah Akmal. Akmal senyum sikit senyum sikit. Tenang rasa teman. Nanti satu masa Akmal, kita doakan Akmal cepat-cepat. Amin Ustaz, amin. Ya, cukup syarat dia mampu dari segi kemampuan istitaah, insya-Allah. Okey, baik. Murid-murid semua, murid-murid calon-calon SPM dan juga tingkatan 4 dan 5 pada tahun ini, itu topiknya yang kita akan bentangkan ataupun kita akan bincangkan pada ini dah dibentangkan dengan Akmal yang pertama tadi, iaitu pengertian antara haji dengan umrah. Haji mengunjungi pada bulan-bulan tertentu. Itu ke mana? Yang pertama, haji itu bulan-bulan tertentu. Beza dengan umrah, dia bila-bila masa. Ya, pada atasnya mengunjungi Baitullah sama. Betul. Mengunjungi Baitullahil Haram. Kalau haji pada bulan-bulan tertentu, manakala umrah pada bila-bila masa. Itu beza dia. Itu antara pengertian haji dan konsepnya. Jangan keliru Ustaz. Jangan keliru. Baik. Untuk kewajipan ini, Allah mewajibkan haji ni, dia ada dalil dia. Dia ada hukum dan dalil dia. Kita minta lah Afrina ni. Cantik Ustaz. Afrina macam senyum pun cantik, comel Afrina. Okey, silakan Afrina. Hukum dan juga dalil haji ni. Dalil nakli haji dan umrah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Betul ke Ustaz jawapan? Terima kasih Afrina, jawapannya sangat betul. Sangat betul. Tepat. Tahniah. Baca pun lancar dia punya dalilnya. Ini kalau markah penuh Ustaz? Markah penuh. Cantik. Markah penuh. Bersedia Afrina, insya-Allah. Inilah dalil ataupun hukum dan juga dalil yang mewajibkan seseorang itu mengerjakan haji dan juga umrah di Baitullahil Haram. Antara dalilnya yang disebut di sini ialah wa atimul hajj wal umrata lillah. Allah sebut nanti, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah, niat kita biar betul. Itu sebab innamal a'malu binniyat. Kita nak puasa, kita ada niat. Kita nak pergi haji, kita ada niat. Niat kerana Allah, bukan kerana orang lain. Bukan haji di Pulau Pinang, bukan haji di lain-lain tempat. Haji hanya satu tempat saja, di Makkatul Mukarramah. Faham. Sebagaimana dalil, sebagaimana yang telah disebutkan di Afrina tadi. Sangat tepat dan sangat-sangat baik bacaan Afrina. Terima kasih Afrina. Baik, selesai kita punya pengertian dan juga dalil ataupun hukum mengerjakan haji. Wajib. Wajib mengerjakan haji jika cukup syarat-syaratnya. Istita'ah, yang disebutkan istita'ah tu apa? Istita'ah tu mampu dari segi perbelanjaan, dari segi kesihatan, dari segi selamat pergi dan balik perjalanan, ada kenderaan selamat, itu istita'ah. Kalau isteri mesti mendapat keizinan suami, jika suami tak pergilah. Begitu. Itu dipanggil istita'ah. Jadi kita kena kuat.
Kita kena tanam usaha, kita kena gigih dan kita kena bercita-cita tinggi untuk mengerjakan haji dan umrah. Betul, Ustaz. Okay? Baik. Selesai dah. Kita bahagian konsep, pengertian dan juga perkara yang berkaitan dengan dalil haji tadi. Seterusnya, kita lihat syarat-syarat wajib haji. Okay? Syarat wajib haji ni, kalau tak cukup syarat, tak wajib. Kalau dia masih lagi belum balik, tidak wajib bagi dia. Kalau dia tak mampu, tak ada perbelanjaan pun tak wajib bagi dia. Kita mintalah Hakimi. Ya, Hakimi tu nampak nak baca tu ada kat depan dah Hakimi. Betul. Dekat Hakimi dengan nama saya, Ustaz. Silakan Hakimi. Okey Hakimi, silakan. Silakan Hakimi. Syarat wajib haji. Islam, balik, berakal, merdeka dan mampu. Okey, baik. Terima kasih Hakimi. Betul? Betul, ya, Ustaz? betul. Sangat betul. Suara Hakimi maco lah, Ustaz. Dengar tu cair tu. Terima kasih Hakimi. Ya, betul Hakimi. Maknanya, syarat wajib haji dah cukup syarat ni, ada 5 syarat ni, maka wajib seseorang itu pergi haji. Ya, kalau tak pergi berdosa. Itu syarat wajib. Antaranya, kita lihat yang pertama Islam. Kalau belum Islam, memang tidak menjadi kewajipan ke atas dia untuk menunaikan haji. Balik sampai umur, dah sampai umur nanti, dia dah wajib mengerjakan haji jika cukup syarat-syarat yang lain. Dan yang ketiganya berakal, tidak gila. Tidak gila, dia ni normal. Boleh berfikiran dengan waras. Wajib bagi dia mengerjakan haji jika cukup syarat-syarat yang lain. Yang keempat, merdeka bukan hamba, dan yang kelimanya istita'ah ataupun mampu. Dalam perbahasan, perbincangan tentang mampu ini disebut sebagai istita'ah tu apa dia? Istita'ah itu ialah yang pertama, Siti Nur Syahira. Sambung yang pertama. Mampu apa? Mampu dari segi perbelanjaan. Mampu dari segi kesihatan. Dan juga kenderaan yang selamat. Kenderaan yang selamat. Betul ke Ustaz? Betul. Tahniah. Cuma ada tambahan bagi perempuan. Bagi perempuan dia kena ada mahram dan juga mendapat keizinan suami. Kalau suami tak izin, maka dia masih lagi dikira bukan syarat wajib haji bagi dia. Terima kasih Syahirah. Suara pun memang merdulah. Ya, Ustaz. Terima kasih Syahirah, ini seorang yang baik ni dalam kelas insya-Allah. Itu antara syarat-syarat wajib haji. Saya ulang balik berkaitan dengan istita'ah tadi. Kalau ditanya apa maksud istita'ah, apa maksud mampu haji ni? Yang pertama, mempunyai kesihatan yang baik, mempunyai perbelanjaan yang cukup. Perbelanjaan yang cukup maksudnya mampu dan juga yang ditinggalkan di rumah. Betul. Yang ditinggalkan di rumah tu kita kena sediakan perbelanjaan kepada anak-anak dan isteri dan segi nafkah zahir kepada mereka. Itu mampu dari segi perbelanjaan. Mampu dari segi kenderaan pergi dan balik. Kita punya ada kapal terbang. Dulu kapal. Ada kapal terbang. Pergi dan balik selamat. Maknanya dalam perjalanan bukan ada peperangan. Ada kenderaan selamat dan seterusnya. Kalau perempuan pula, dia mendapat keizinan suami atau yang belum berkahwin, dia bolehlah membawa ataupun ada mahram baginya bersama-sama untuk menunaikan haji. Terima kasih Syahirah. Penerangan ataupun jawapan yang sangat mantap. Ini bakal calon-calon cemerlang ni insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Seterusnya kita lihat rukun haji. Rukun haji ada 6. Dalam bahasa Inggeris, kalau nak mudah ingatlah rukun haji ni, agak-agaknya boleh hafal ni anak-anak kita ni. Nina went to school by taxi. Speaking bahasa kampung. Nina went to school by taxi. Nina niat, W wukuf, tawaf, sa'i, bercukur ataupun bergunting dan akhir sekali tertib. Dia ada satu lagi logat tau. Macam mana tu Ustaz? Dia logat untuk rukun haji ni. Saya rasa Afrina senyum dia nak sebut logat. Cuba Afrina dah sebut, dah ingat. Logat Afrina, sila Afrina. Macam mana logat tu? Logat dia tu. Nak terasa baru tahu. Nak we terasa baru tahu. Oh Allah lah Afrina. Terima kasih Afrina. Cuba terangkan sikit apa nak we terasa baru tahu tu. Untuk N niat, W wukuf, T
tawaf, sa'i, pergi bercukur dan yang akhir pergi tertib. Ya Allah, bagusnya dalam betul Ustaz Ya, logat Kelantan. Jadi itu 6 rukun haji rukun Ustaz. haji. Macam mana Ustaz dengan niat haji dan umrah ni? Niat haji dan umrah. Cuba Afrina. Ya. Niat haji dan Niat umrah. haji dan umrah. Niat haji dan umrah. Ha. Wa atimul hajja. Bukan wal itu umrata dalil? lillah. Itu dalil, Afrina, dalil. Nawaitu hajja wal ahramtu bihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Umrahnya nawaitu? Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Itu niat yang berkaitan dengan haji dan umrah. Betul Ustaz Okey. Baik, seterusnya. Silakan Ustaz. Kita lihat yang pertama. Ya, segi rukun yang pertama secara ringkasnya. Yang pertama rukun niat. Niat yang pertama tadi niatnya dah sebut, di Afrina dah sebut. Yang keduanya wukuf. Ya. Wukuf ni apa dia? Wukuf ni kita kena berada di padang Arafah. Di Arafah itu seketika, walaupun seketika bila? Ya, apabila berada sana, masuknya waktu zuhur pada 9 Zulhijjah sehinggalah sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Itu waktu wukuf. Okey, yang keduanya. Ya, masa tu mesti tepat mesti ada waktu zuhur tu dah berada pada 9 Zulhijjah. Untuk SPM tu jawapan SPM lah. Yeah. Begitu jawapan dia. Zuhur 9 Zulhijjah sebelum subuh 10 Zulhijjah. Itu waktu kita wukuf. Ini merupakan kemuncak, ya, kemuncak ibadah kita iaitu wukuf di padang Arafah. Yang keduanya iaitu tawaf. Ya, macam Afrina sebut, nak we terasa baru tahu dia kan. Nak we terasa baru tahu. Ya, bahasa Inggeris ni, Nina went to school by taxi. Nina niat wukuf, tawaf, sa'i, bercukur dan juga tertib. Yang keduanya itu tawaf. Apa maksud tawaf? Tawaf ni mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan yakin. Ya. Yang ketiganya ini cara bagaimana kita nak tawaf. Kita bermula di Hajarul Aswad tu. Hajarul Aswad, kemudian kita tawaf. Sekali dalam tawaf tu kita baca apa? Kita baca doa-doa. Umpamanya doa yang paling senang dan paling ringkas yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa dia. Betul. Masa kita mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali itu. Kemudian sa'inya apa? Sa'inya itu berjalan berulang-alik. Ya, berjalan berulang-alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Mula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Itu sa'i. Dan seterusnya kita lihat cara sa'i. Kita sampai saja di Bukit Safa tu, sampai di Bukit Safa kemudian kita berjalan. Yang pertama, bukan pergi balik yang pertama, bukan. Kita pergi sana yang pertama, kemudian balik ke Bukit Safa yang kedua, Safa ke sana ketiga, kemudian daripada Marwah ke Safa 4, 5, 6 dan 7-nya, yang 7-nya berakhir di Bukit Marwah. Begitu itu cara kita nak sa'i. Dan yang ketiga, yang kelimanya, rukun yang kelimanya itu bergunting. Ya, bergunting sehelai beberapa helai rambut, 3 helai rambut, dan sunat bagi lelaki untuk bercukur keseluruhannya. Ya, kemudian tertib melakukan semua rukun-rukun tadi, ya, secara tertib tersusun daripada awal hingga yang terakhir. Yeah. Perkara wajib haji pula. Ya, wajib haji itu yang pertama, niat ihram. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar di Jamrah Kubra. Yang keempatnya, bermalam ataupun mabit di Mina. Yang kelima, melontar ketiga-tiga jamrah. Dan yang keenamnya, menjauhi larangan haji. Ya, menjauhi larangan ihram, bukan larangan haji, larangan ihram. Apa dia larangannya? Antaranya tak boleh bergunting, tak boleh nak cabut bulu, itu antara larangan. Tak boleh nak pakai berwangi-wangian. Tak boleh Ustaz Tak boleh itu antara larangan-larangan lah. Semasa kita dah pakai ihram, kita dah niat nak pergi haji ataupun niat pergi umrah, kita dah dilarang untuk melakukan perkara-perkara larangan haji. Jika buat juga, dia kena bayar dam. Jika buat maksudnya katalah kita tidur. Kita tidur kemudian tengok ada rambut 2-3 helai, itu kita kena bayar dam lah. Malah jatuh rambut. Dan tak boleh memburuk antara perkaranya yang larangan haji. Dan kita kena jauhi larangan-larangan tersebut.
Antaranya larangan dari segi kecantikan, tak boleh nak. tak boleh Ustaz. Tak boleh berwangi-wangian, tak boleh. Ingat Kemudian tu orang perempuan, dari segi apa ni, dari segi pakaian pula tak boleh pakai berjahit. Macam kita tengok ni caranya pakai ihram, gitulah. Maksudnya kita tak boleh pakai baju, tak boleh pakai seluar dalam, ataupun tak boleh pakai stocking, semua tu pakaian berjahit, maka kita dilarang untuk memakai pakaian yang berjahit. Ya. Baik, seterusnya kita lihat itu amalan selesai saja perkara yang kejauhan haji tadi, yang larangan ihram tadi, kita lihat amalan sunat dia. Antaranya amalan sunat ialah sebelum kita nak pergi wukuf di Arafah tu, kita kena mandi sunat dulu. Dan banyakkan bertalbiahlah. Antaranya solat sunat ihram talbiah. Talbiah ni apa dia? Talbiah. Boleh kita sama-sama talbiah? Betul? Tak dengar suara dari murid-murid kita. Daripada murid-murid SMK Bandar Rincing. Daripada Afrina, Kisti Afrina dan juga Syahira Hakimi dan juga Akmal. Silakan buka kamera. Jangan lupa onkan mic. Okey. Buka kamera dah. Buka mic. Okey, dah on mic. Okey, kita lihat 1, 2 mula. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lagi sekali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Sedap suara ustaz dan murid-murid. Okey Ustaz, tadi perbezaan haji dan umrah ni dari sudut masa. Apakah persamaannya Ustaz? Okey, persamaannya ada dua aspek. Yang pertama segi perkara wajibnya. Kalau persamaan dia larangan haji memang kena, apabila kita berihram tu kita kena ikut larangan haji. Dan segi rukunnya, kalau sa'i ada umrah dan juga ada haji. Tawaf ada umrah dan juga ada haji. Persamaan. Dari segi perbezaan dia pula, dari segi waktu dia berbeza. Tadi sudah saya sebut tadi, iaitu beza kalau haji ni bulan-bulan haji. Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kalau umrah ni bila-bila masa. Dari segi rukunnya, wukuf tiada pada umrah, manakala wukuf mesti ada pada haji. Itu antara perbezaan. Perbezaan antara haji dengan umrah. Okey Ustaz. Jadi ini perbezaan antara haji dengan umrah, antaranya dari sudut waktu, yang kedua rukun, dan yang ketiga perkara wajib. Okey, baik Ustaz. Kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh insya-Allah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein, guru pendidikan Islam SMK Bandar Rincing Semenyih, Selangor. Okey Ustaz, untuk segmen ini pula, apakah yang ingin kita fokuskan? Okey, hari ini untuk segmen ini kita akan fokuskan yang pertama segi pengelasan. Dan juga kaifiat, dan akhir sekali kita tengok hikmah haji itu. Pengelasan ni kita ada 3 bahagian haji lah. InsyaAllah. Boleh saya teruskan? Ustaz. Boleh Ustaz, silakan. Baik. Okey, baik anak-anak semua, murid-murid SPM semua, kita teruskan dengan kaifiat ataupun pengelasan haji. Antara pengelasan haji ataupun bahagian-bahagian haji ataupun amalan-amalan haji itu, yang pertamanya iaitu haji ifrad yang pertama, yang keduanya haji tamattu' dan juga yang ketiganya haji qiran. Apa maksud haji qiran? Apa maksud haji tamattu' dan haji qiran? Okey, kita akan laksanakan haji qiran ifrad ni ialah dengan mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama. Anak-anak semua ingat, pada tahun yang sama dia buat haji dulu,
kemudian buat umrah. Itu dinamakan haji ifrad. Haji tamattu' pula dia mengerjakan umrah dulu, kemudian mengerjakan haji. Kemudian haji qiran ini dia serentak mengerjakan haji dan umrah sama-sama. Okey. Akmal, silakan Akmal. Saya nak tanya Akmal ni. Akmal. Ya, Ustaz. Okey. Akmal, cuba huraikan sikit berkaitan dengan haji tamattu' ni. Haji tamattu' ni dia mengerjakan umrah dahulu. Ya. Dalam bulan haji lah. Bulan haji. Lepas, kemudian baru mengerjakan haji pada kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Alhamdulillah. Betul ke Ustaz? Dia faham. Ya. Dia faham. Betul. Maksudnya kita daripada Malaysia pergi Madinah. Pergi Madinah biasanya 8 hari. Ya. Ya, 8 hari berada di Madinah, seterusnya kita akan bergerak ke Mekah. Di tengah-tengahnya di Bir Ali kita buat umrah kat situ dulu. Okey, buat umrah, kemudian kita pergi tawaf sa'i semua bercukur, selesai umrah, maka selepas tu pada 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, kita terus mengerjakan haji. Okey, tepat sekali Akmal. Terima kasih Akmal. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita lihat bagaimana ataupun kaifiat kaifiat kita mengerjakan haji tamattu'. Kenapa kita fokus pada haji tamattu' ni? Sebab rutinnya biasanya jemaah haji Malaysia ni kita melaksanakan haji secara haji tamattu'. Kita berada di Malaysia. Contoh, kita berada di Malaysia, kemudian kita bergerak ke Madinah, kemudian sampai di sana kita bersama di sana 8 hari untuk beribadah, solat berjemaah dan sebagainya. Kemudian kita terus ke selepas tu kita terus ke Mekah, dan sebelum sampai Mekah di Bir Ali dipanggil miqat sana, kita bermiqat dan kita berihram umrah sana, kemudian kita pergi Mekah, selesai umrah barulah sampai 9 hari bulan kita mengerjakan haji di sana. Itu kaifiat kaifiat mengerjakan haji secara tamattu'. Baik, seterusnya kita lihat ini perjalanan haji kita. Perjalanan haji dari Malaysia. Tengok yang pertama sekali di atas. Okey, di Malaysia ni, kita berada di Malaysia, kemudian kita bergerak di Madinah. Ke Madinah selama 8 hari. Biasanya 8 hari. 8 hari, kemudian kita ke Mekah. Di Bir Ali tu kita niat ihram, niat umrah di situ. Dah pakai ihram, kemudian kita bertalbiyah. Naik bas bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Sampai di sana, kita laksanakanlah rukun-rukun umrah itu. Dan selesai saja dah sana, kita berada di Mekah, kemudian kita akan berulang alik. Nak buat umrah pun boleh, nak buat banyak kali pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Terpulang kepada jemaah lah, atas kemampuan dia. Tapi biasanya dinasihatkan jangan banyak sangat lah, sebab kita nak jaga kesihatan. Betul Ustaz. Kan penat sangat pula kan. Nanti 9 bulan nak pergi wukuf tak dapat pula, penat kan. Betul. Jadi kita kena jaga kesihatan, insyaAllah. Buat ikut kemampuan lah. Betul. Okay. Kemudian dah selesai semua, dah haji, dah tahu semua, kemudian kita pun balik Malaysia. Itu haji tamattu'. Dan sekiranya jemaah haji pergi ke Mekah dulu, dia akan berumrah ataupun dia pakai ihram di Malaysia lagi. Sampai di miqat nanti dia akan umumkan lah. Sekarang kita berada di miqat dan boleh niat umrah. Itu segi haji, dari segi haji tamattu'. Okey, baik, seterusnya kita lihat hikmah haji. Hikmah haji ni kita nak fokus kepada anak-anak kita ni. Saya tengok Syahirah tu senyum je. Dari tadi senyum Syahirah Ustaz. Baguslah Syahirah ni. Comel anda. Okey, silakan Siti Syahirah. Okey, hikmah haji. Dari aspek rohani dapat menghapuskan dosa. Sosial pula saling mengenali sesama umat Islam. Politik dapat menzahirkan kekuatan umat Islam. Dakwah dapat menyemarakkan dakwah umat Islam. Dan ekonomi pula dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam. Okey, terima kasih Syahirah. Ustaz. Betul. Syahirah, saya nak tanya, dari segi ekonomi tu macam mana meningkatkan ekonomi umat Islam tu? Macam mana? Mungkin berniaga ke Syahirah, mungkin betul tak? berniaga ke, kat sana jual kurma ke. Betul lah Syahirah. Betul lah, lagi orang perempuan. Suka benar berniaga Ustaz.
shopping kan. Betul. Betul. Kan ni musim ni tudung. Ya. Tudung jual ihram ke, jual kurma ke. Kurma kan. Betul. Itu Jadi dari boleh segi, menampung Ustaz. menampung perbelanjaan. Okey, terima kasih Syairah. Tahniah Syahira. Tahniah. Okey, Akmal, macam Akmal angguk-angguk tu nak jawab tu Akmal tu. Akmal? Okey, rasa-rasa Akmal Akmal, Yes, dari sudut ekonomi kita kena nak pergi tu kita kena ada perbelanjaan kita lah. Okey, apa cara yang terbaik? Sekarang ni Akmal dah tingkatan 5 kan? Cara yang terbaik Akmal untuk dapat mengerjakan haji pada suatu masa kelak. Kalau saya daftar dekat tabung haji dulu. Okey, daftar. Lepas tu saya kan masih sekolah. Bolehlah menabung sikit-sikit dulu. Nanti bila dah habis sekolah, dah kerja, start menabung banyak sikit dalam 200 ke 300 sebulan. Banyak. Dalam umur 24 dah boleh pergi haji. Kalau 24-25 lah. Kalau sampai 24 tu dah sampai jodoh macam mana? Nak kahwin? nak pilih kahwin kan nak pergi pilih sana? Betul. Kahwin dulu lah. Kahwin dulu. Okey, betul. Okey, baik Akmal. Okey. Akmal, tanya Akmal Okey, jawapan yang sangat baik. Betul. Okey, pendapat Akmal memang dia dah nekat usaha cita-cita untuk mengerjakan haji. Yang penting cita-cita Ustaz. Cita-cita, Niat betul. tu kena ada. Niat. Betul. Okey, bagaimana caranya? Niat ni kita nak sampaikan niat tu. Yang pertama Akmal sebut tadi, dia sebut dia daftar haji dulu. Oh, betul. Daftar haji. Daftar haji 1,300 ataupun 1,400. Daftar dulu. Ya. Dah ada nama tu, satu masa insya-Allah Allah akan bagi permudahkan urusan kita untuk mengerjakan. Ada rezeki? Ada rezeki. Macam Akmal tadi kan, menabung sikit-sikit. Gitu. Okey, baik, seterusnya kita lihat antara perkara-perkara ataupun hikmah yang mana haji ni boleh meningkatkan dari segi rohani, dia menghapuskan dosa. Tengok pada sahabat-sahabat kita ataupun rakan-rakan kita yang balik mengerjakan haji, tengok dia punya muka berseri je kan. Kita pun kadang-kadang Ustaz kalau tak tenang tengok wajah kawan yang bawa balik, tenang rasa. Okey, betul, sangat betul. Setuju Ustaz. Itu sebab kita nekatkan ataupun dekatkan hati kita ni apabila orang balik haji tu, kalau boleh sebelum Covid lah. Sebelum Covid, kalau boleh peluk sikit lah. Salam dan peluk, ambil aura dia panggil. Okey, betul Ustaz. Dia kita menghapuskan dosa. Dari segi sosialnya ialah saling mengenali sesama umat Islam. Kalau di sana nanti aku kata apa ni Luqman di Mekah ni macam-macam agama, macam-macam bangsa ada. Betul Ustaz. Ada bangsa Arab, Afrika, Asia, Jepun semua juga. Tinggi rendah. Betul? Dan macam-macam gaya. Kan? Ada yang salat Allah, itu macam-macam gaya. Gini misalnya. Allahu Akbar pun ada. Itu bergantung kepada mazhab masing-masing lah. Jadi di sana kita boleh mengenali antara satu sama lain. Dengan orang Jepun kita kenal, dengan orang Afrika kita kenal. Seterusnya dari segi politiknya, menzahirkan kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam dari segi politiknya, apabila mereka bersatu ni, mereka akan dia akan menzahirkan kekuatan umat Islam dari sudut ukhuwah tadi, dari sudut persamaan seagama tadi, mereka akan jadi kuat. Seterusnya kita lihat dari segi dakwahnya, menyemarakkan dakwah umat Islam. Umat Islam akan ilmu agama ataupun agama Islam akan tersebar luas. Dan yang akan sekali ekonominya, dan sebagaimana disebutkan oleh Syairah tadi, ekonominya insya-Allah ekonomi umat Islam akan bertambah baik, akan bertambah meningkat dari satu masa ke satu masa. Kita lihat apabila kita di Mekah di sana kan, kalau kita bergaul bercakap dengan orang-orang kat sana, dia kata apa ni Luqman? Dia kata di sana dia satu musim haji tu perbelanjaan dia untuk 1 tahun. Untuk musim haji yang seterusnya. Sebelum Covid pun memang ramailah kan umat Islam kat sana. Dia berniaga lah. Berniaga dari segi pakaian, berniaga makanan, aiskrim sana sedap. Cuba tanya cuma haji, aiskrim sana memang sedap. Memang sedap Ustaz. Memang special lah. Okey, baik Ustaz. Jadi itu baik. 5 hikmah haji jikalau kita tunaikan. Dan sekarang Ustaz kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Okey, boleh insya-Allah. Kembali selepas ini pastinya dalam slot menengah atas.
Kembali bersua dalam slot menengah atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Saya sebenarnya tertanya-tanya apakah barang yang ada di atas meja ni. Kalau tengok macam tali pinggang, yang hujung ni macam hand sanitizer. Tadi saya pening, tapi tak apa. Jom kita tanya dekat Ustaz Muhammad Amri, apakah barang-barang yang berada di atas meja ini? Barang-barang semua ni adalah peralatan-peralatan untuk mengerjakan haji lah. Dia tak wajib pun. Okey. Tapi kecuali yang ihram tu wajib lah. Yang ni wajib, Yang tu Ustaz? wajib. Yang tiga ni tak apa? Yang tiga tu tak apa. Yang tiga tu itu untuk kanak-kanak tu. Ihram haji. Okey, yang dua tu tak apalah. Okey. Tapi yang ni pun sangat-sangat penting. Okey. Tali pinggang tu sebab nanti kita pakai ihram tu takut tercabut, Ustaz. Tercabut, dia longgar. Betul, kan? longgar. Kita ketatkan dia dengan tali pinggang. Untuk botol air sana tu dia untuk sekiranya dah padat untuk mengerjakan haji tawaf tu. Betul. Kata kita terbatal wudu. Maka kita ambil ruang sikit untuk spray lah, gunakan spray. Tapi ada kaedah dia lah, ada cara-cara dia. Dan di sana tu dengan replika haji. Replika haji ni bermula dengan wukuf di Arafah. Kita ada tu dia punya tempat untuk wukuf. Kemudian kita bergerak ke Muzdalifah. Seterusnya selepas kita mengutip anak batu di Muzdalifah, kita terus mengerjakan pergi ke Mina untuk mabit. Di Mina nanti kita jamratul Aqabah dulu. Kemudian jamarat ketiga jamrah. Kemudian balik ke Mekah, selesai haji kita. Itu antara replika haji lah yang boleh ditonton ataupun boleh diikuti oleh anak-anak. Jadi kita lihat yang pertama sekali kita lihat pakai ihram. Ihram ni sangat penting untuk kita pakai dia dengan cara yang betul lah. Ya, antara perkara yang penting sekali bagaimana kita nak pakai ihram ni, sebagaimana yang patung di sebelah kiri saya ni, iaitu kita lihat itu cara memakai ihram yang betul untuk irtibat. Okey, untuk irtibat ni maksudnya bahu dia ni, bahu kanan ni hendaklah didedahkan lah. Tidak ditutup untuk mengerjakan tawaf nanti. Ada panggil irtibat. Okay, cara makainya daripada bawah biasalah, ya. Lepas tu kita pakai tali pinggang, kemudian pakai cara ni untuk tawaf. Dan cara biasanya kita akan pakaikan maknanya kita tidak tawaf lah. Maksudnya kita tidak tawaf, kita sa'i ataupun kita nak bergerak ke padang Arafah tu pakai pakaian biasa je. Kita letak je macam tu kan kat belakang tu, kemudian tarik je kat sebelah kanan. Maksudnya ini pakai ihram cara biasa. Selain daripada cara biasa ni untuk tawaf, ingat untuk tawaf kita kena intibat. Untuk intibat maksudnya buka sebelah kanan. Tujuan apa? Tujuannya untuk memudahkan kita lambaikan untuk tawaf tu. Kita akan istilam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara yang tepat dan cara yang betul untuk kita pakai ihram. Baik, kita dengar anak-anak kita. Ya, lagi sekali. Kita minta Akmal lah, Akmal. Okey, Akmal. Akmal dulu. Kita dengarkan dari Akmal dahulu. Akmal dulu. Ya, Akmal jangan lupa onkan mic. Okey, jangan lupa onkan mic Akmal. Okey, pertama. Okey, yang pertama, larangan ihram. Dilarang semasa kita berihram. Apa dia, Ustaz? Kita larangan semasa kita pakai ihram tu, apa yang dilarang? Oh, larangan dia? Larangan. Dari segi apa? Kecantikan? Dari segi wangi-wangian ke? Kalau daripada segi wangi-wangian, dilarang berwangi-wangian sama ada pada pakaian, badan atau menghidunya. Okey, terima kasih Akmal. Dilarang berwangi-wangian. Larang berwangi-wangian. Betul Ustaz ya? Ya, betul. Ya, dari segi kemasannya dilarang untuk kita mencabut bulu-bulu. Dan tak boleh juga Ustaz tak boleh. Berburu dan sebagainya. Itu larangan berwangi-wangian. Ya. Okey, baik. Kita minta Afrina. Selain daripada berwangi-wangian, apa lagi larangan semasa ihram? Apa lagi yang tak boleh? Kecantikan. Kecantikan. Apa maksudnya itu, Afrina? Tak boleh nak pakai makeup ke apa kat muka.
Okey. Kena natural Ustaz. Semula jadi. Okey. Lotion boleh pakai tak lotion? Lotion boleh. Boleh ke tak boleh Ustaz? Lotion boleh jika tidak ada wangi, tidak ada wangi-wangian padanya. Contoh kita merkah, kat sana kan panas, merkah bibir, merkah kaki, kita boleh gunakan lotion, melainkan dia tidak wangi lah, lotion itu tak sebut wangi. Okey Ustaz, tadi kita fokus tentang perempuan kan. Cuma lelaki ni dia kadang-kadang dia pakai kopiah Ustaz. Jadi boleh ke tak boleh? Macam Ustaz pakai songkok kan? Ya, betul. Contoh mungkin dia segan macam mana kan Ustaz? Boleh ke? Okey, dekat sana tak boleh. Tak boleh, kena buka. Sebagai pakaian berjahit tak boleh pakai lah. Kena buka semua. Semualah baju tak boleh, seluar pun tak boleh, seluar dalam sekali, stocking semua, kasut semua tak boleh pakai. Kita boleh pakai selipar yang dibenarkan dan apa-apa peralatan yang bukan berjahit. Okey, jadi kena free hair lah Ustaz ya. Free hair. Okey, silakan Syahira. Okey, Syahira pula. Okey, Syahira, silakan. Okey, saya nak tanya kebat lah. Kebat. Okey, soalannya, ibadah haji memantapkan iman. Apa yang dikatakan ibadah haji itu memantapkan iman? Okey, cuba jawab sikit bagaimana. Ibadah haji boleh memantapkan iman melalui amalan-amalan rukun, wajib dan sunat haji. Hal ini kerana amalan tersebut boleh menyucikan hati dan merendahkan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya, amalan yang ikhlas kerana Allah akan meningkatkan lagi iman dalam diri. Oleh itu, kita hendaklah berusaha untuk melaksanakan ibadah haji sekiranya berkemampuan dari segi syarak. Okey, terima kasih Syahira. Penuh Ustaz Jawapan mantap. Lancar. Penuh. Betul. Lancar. Okey. Kebat ni dia ada 4 bahagian ataupun dipanggil 4 perkara lah yang perlu ditekankan ataupun perlu diperhalusi. Itu yang pertama mesti ada isi. Okay, isi tadi Syahira dah beritahu bahawa ibadat haji ni boleh memantapkan iman melalui amalan-amalan rukun, wajib semua tu. Dia akan menyucikan jiwa kita lah. Okay, yang keduanya dia ada isi dan huraian. Huraian apa? Hal ini kerana amalan tersebut kena ada penanda wacana dia hal ini. Amalan tersebut boleh menyucikan hati. Dan yang ketiganya, kita lihat huraian lengkap dia kesan. Okay, kesan dia, dia boleh meningkatkan lagi iman kita lah. Dan ada kesimpulan. Syahira jawab dia ada kesimpulan. Kesimpulannya kita adalah berusaha untuk melaksanakan ibadah haji sekiranya berkemampuan dari segi syarak. Begitulah jawapan yang telah disampaikan oleh Syahira tadi. Jawapan yang sangat mantap insya-Allah. Tahniah Syahira. Okey, baik. Alhamdulillah. Selesai kita bahagian-bahagian yang berkaitan dengan haji ni. Saya nak rumuskan, nak simpulkan. Boleh Ustaz, silakan. Bahawa anak-anak kita ni memang mantap lah. Terbaik dari segi pengetahuan dia, dari segi amalan dia lah insya-Allah. Paling penting amalan kita niat kerana Allah Subhanahu Betul Ustaz. Okey, baik anak-anak yang di dalam Google Meet dan juga di luar sana, tingkatkan usaha, tingkatkan amalan kita dan cita-cita kita untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana yang telah disarankan oleh sahabat kita tadi iaitu Akmal Sharifuddin. Sangat baik. Sekarang ni dah tingkatan 5. Kita pergi daftar haji dulu. Minta dengan ayah. Kalau boleh menabung RM2 saya juga dia. Boleh. Kita cukup 1,500 kita pergi daftar haji. Betul. Simpan dalam itu. Sampai satu masa Allah bukakan hati kita, Allah permudahkan urusan kita untuk mengerjakan haji di sana. Insya-Allah mudah-mudahan. Ya, betul. Jadi paling kurang kena ada cita-cita Ustaz dengan betul. Bagaimana kita menanggung. Tak dapat banyak pun sedikit. Okey, kita nak dengar juga Ustaz rumusan dari murid kita. Boleh ke Ustaz? Okey, boleh. Ustaz nak pilih siapa dahulu? Okey, saya pilih Akmal lah buat rumusan. Okey, Akmal. Okey, kita ambil seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan. Okey, untuk lelaki, Akmal, silakan. Rumusan tentang pembelajaran hari ni Ya, betul. Pada hari ni saya dapat belajar tentang haji dengan umrah. Lepas tu larangan-larangan ihram apa semua. Jenis-jenis haji. Lagi saya dapat macam mana Okey Akmal, makna kata banyak yang kita belajar. Betul tak Akmal? Dari sudut maksud, dalil, larangan dan juga sunnah-sunnahnya. Baik Ustaz. Itu lelaki. Perempuan Ustaz pilih siapa pula? Saya pilih Afrina. Okey, Afrina. Afrina.
rumusan untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan Afrina. Hari ini kita dapat lebih faham tentang haji dan umrah. Lepas tu kita dapat huraikan lagi apa yang terdapat dalam haji dan umrah dengan lebih mudah, lebih faham. Ya, betul. Jadi lepas ni kalau ada rezeki dapat pergi umrah ataupun haji, kita boleh beramal di sana. Betul. Okey Ustaz. Okey. Kita dah dengar jawapan dari murid-murid kita. Bagaimana Ustaz menilai prestasi murid-murid kita hari ini, Okey, Ustaz? setakat ini alhamdulillah prestasi Akmal, prestasi Afrina, prestasi Syahirah dan juga Hakimi sangat-sangat baik. Dari segi pengetahuan, dari segi ilmu tentang haji, insya-Allah mereka akan dapat hayatinya dengan baik dan didoakan mudah-mudahan mereka ini suatu masa mereka akan dapat mengerjakan haji dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tahniah kepada keempat-empat murid kita. Okey Ustaz, jadi di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan Ustaz? Okey, boleh dapatkan pengukuhan di Sumberku, insya-Allah. Boleh dapatkan semua bahan-bahan yang berkaitan dengan haji dan juga bahan-bahan yang lain, insya-Allah boleh dapatkan daripada Sumberku. Okey, jadi kepada murid-murid di rumah juga di atas talian boleh dapatkan latihan pengukuhan di laman portal Sumberku. Ya, Baik, betul. terima kasih kepada Ustaz Muhammad Amri dan juga kepada murid-murid atas talian kita dan anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.